proof diri dia tu boleh buat kerja adalah cert. Tapi di zaman moden ni tak semestinya cert adalah cara untuk dia show the result. Okay, aku boleh buat benda ni. Sebenarnya bukan zaman moden, sebenarnya daripada dulu. Okay, mungkin kita boleh cerita sikit. Okay, sebenarnya welcome to the Smart Kingdom. Episod yang seterusnya podcast Henyak Podcast. Selamat datang semua. Ni. Sebenarnya bukan zaman moden, sebenarnya daripada dulu. Okay, mungkin kita boleh cerita sikit. Okay, sebenarnya macam ni. Itulah kita ditanamkan yang set dia boleh. Ada satu program ditanamkan dalam minda kita bahawa satu je cara. Satu tu, itu masalah dia satu. Sebenarnya ada cara lain juga nak evaluate orang selain daripada sijil. Kena tengok dia boleh tak buat. Okay. Kan, jadi bila orang yang nak hire orang pun menggunakan satu je cara. Jahanam lah hidup ni. Contoh katakanlah kita nak cari mekanik. Okay. Untuk repair ni. Okay. So ada orang ni dia ada sijil. Ada orang lagi dia tak ada sijil. So yang ada sijil, okay, kita tahu dia ada sijil. Kedua dia tak ada, tapi cuba buka engine jap, dia boleh buka. So matlamat dia adalah sijil tu tujuan dia supaya orang tu boleh buat. Okay. Jadi kalau orang tu tak ada sijil tapi dia boleh buat, so tercapai tak matlamat? Matlamat dia adalah yang ujung tu. Boleh buat ke tak boleh buat. Faham. So tu adalah one of sebenarnya macam tu saya cerita lah, and sky is no limit lah kan. So and every angle, even bila tuan tuan always cerita on the side of businessman, macam mana nak get the freedom. Even sebenarnya orang makan gaji pun ada cara untuk get the freedom. Boleh tak untuk capai financial freedom? Okay, betul. Sebab tu untuk capai financial freedom, rules dia nombor satu, kita semua kena set berapa cukup untuk kita. Setiap orang dia tak sama. Katakanlah ada orang dia boleh plan, dia boleh dapat 3,500 sebulan tanpa dia perlu bekerja, dan dia generate income tu, dan bagi dia tu cukup. Dia freedom tak? Yes, freedom untuk dia. Rules untuk capai freedom ni adalah jangan ikut orang. Kan? Tapi kalau dia ikut orang, nak freedom pun ikut cara orang, menguruskan hidup pun ikut orang, jadi pening lah. Sebab apa tak boleh? Sebab lain satu, kalau kita tengok kan, ini masalah dia. Katakanlah sistem yang kita ada hari ni. Dulu kita tak tahu, sekarang kita dah faham. Mungkin ada orang tak faham, saya bagi tahu. Setiap manusia ni, dia semua orang lain-lain. Kebolehan dia, kemampuan dia tak sama. Tapi kita tengok sistem yang ada hari ni, semua orang kena ikut satu sahaja cara untuk memahami sesuatu. Iaitu kena baca, kena hafal. Now, untuk orang yang cara dia untuk faham sesuatu bukan dengan cara membaca, aci tak untuk dia? Tak aci. So macam akhirnya kita judge orang ni dia bodoh. Tak, sebenarnya cara memahami maklumat tu tak suit dengan sistem yang ada masa tu. Maksud otak dia dengan sistem tu tak suit, itu je. Tapi bukan berarti dia bodoh. Yes, betul kan? So benda-benda macam ni lah. Jadi kita kena faham. Jadi kalau kita always ikut, sebab ramai orang ingat hidup ni always semua apa yang orang lain tu itu je. Tak, ada banyak choice lain. Okay, sebenarnya tuan, dalam engineering sendiri kan, orang ingat untuk go into benda-benda yang berkaitan dengan manufacturing, dengan engineering, automotive dan sebagainya, orang ingatkan yang ada degree je boleh pergi. Sebenarnya setiap orang tu dia boleh struktur dia punya perjalanan, dia menggunakan sijil pun boleh tuan. Experience kan. Experience maksudnya bila dia lepas SPM, dia tak perlu pergi ke ambil diploma sebagainya, dia go for the skill worker. So dia ambil sijil level 1, level 2, level 3. So that in fact kadang-kadang geng-geng ni dia mungkin kena labur sikit. Level-level tu adalah short course lah, betul? Betul, yes. So benda-benda ni sebenarnya boleh beat in term of salary. Kita tak ada cerita lain kan. Boleh beat geng-geng yang ada degree ni. So sebenarnya option tu ada. Sebab tu orang yang salah faham, kita bukan nak cakap yang tu salah, tak. Option ada. Ada option lain. Cuma kita daripada dulu kita didoktrin bahawa tak ada choice lah. Ini je satu. Satu lagi saya rasa kita kena mangsuhkan, let's say kalau kita sebenarnya dah ada program-program yang berunsur hands on, tapi ramai yang berpendapat siapa yang pergi hands on ni orang tak pandai. Tu ada stigma. So orang even orang yang ada hands on. Contoh kau masuk college kemahiran sebab kau bodoh. Yes, macam tu.
So tu one of stigma yang, sebab kadang-kadang ada, tak semua orang tu dia lahir dengan self confidence kan. So bila ada member dia ataupun family dia cakap tak bagus lah situ, ni untuk orang tak pandai je. So dia pergi ke program yang tak banyak hands on. Sebab saya pernah ada experience masa saya belajar tu tuan, saya ambil degree, ada golongan yang banyak dia buat benda hands on kan. Yang tak boleh nak survive bila masuk ke degree tuan. Kesian, maksudnya kesian lah, sebab benda tu tak kena dengan dia orang. And then dia orang pula tak dapat exposure yang sebenarnya kau boleh dapat gaji yang better tapi nak guna laluan tu. Maksud saya cakap dia ambil SG level 1, level 2, level 3 ataupun and then industri juga. Mungkin zaman tu industri yang G2 adalah industri oil and gas, tapi mungkin industri sekarang lain. So benda-benda macam ni pun tak ada diberi exposure. Mungkin ada tapi selected people yang mungkin tahu pasal benda-benda macam ni. Sebenarnya kita kena tanam dalam mindset diorang tu sebenarnya, walaupun dia tak tahu secara deep, kita kena bagi tahu secara permukaan lah, iaitu semua orang kena tahu bahawa always ada choice lain. Sebenarnya ada je. Ada pilihan. Even kalau tengok dulu kan, okay, kalau orang tu minat bercocok tanam, sebenarnya ada program-program. Tapi masalahnya yang program-program ni dibagi orang yang tak minat. Orang tak minat program ni pula, jadi benda tu jadi one of saya punya mindset macam ni tuan. Bagi saya, selain daripada mak bapak dengan adik-beradik, mak bapak dengan adik-beradik tak boleh pilih. Okay. Selain daripada tu semua boleh pilih. Okay. Dalam hidup ni kan. Betul, setuju kan? Mak bapak dengan adik-beradik ni kita kena adapt. Okay, kena adapt. Macam mana kaedah pun kita kena sesuaikan diri. Selain daripada tu, semua kita boleh ada choice dalam hidup ni. Always ada choice. Cuma kita ditanamkan macam tu lah. Okay, ni cara. Contoh sama lah macam tu kita tengok yang standard ni kan. Bila kenapa kena kerja yang terjamin? Okay, let's say tu tuan tahu tak? Okay, katakanlah buat pension kan. Kita bincang tentang katakanlah OPEX. Okay. OPEX ni maksudnya untuk run cost untuk run, kalau kita buat business, cost untuk run business tu kan. Kalau kita tak buat business, katakanlah sebagai individu dengan keluarga, cost untuk run keluarga tu kan. Betul tak? Cost. So konsep dia simple. Kita kena control duit keluar tu mestilah lebih kurang daripada duit masuk. Yes. Sama dengan positive cash flow. Yes. Okay. Kalau terlebih daripada duit masuk, ada dua choice. Satu, tambah, naikkan lagi jumlah pendapatan. Kedua, kurangkan perbelanjaan. Okay, selalunya kurangkan perbelanjaan ni lebih defensif. Betul, setuju. Kan? So saya prefer macam mana tambah income. Okay. Kalau tuan tengok antara salah satu, kalau kata negara kita lah nak kan. Tuan tahu tak berapa kos untuk kerajaan around the country maintain jumlah pencen penjawat awam? Cuba tuan tengok. Dan jumlah ni akan terus meningkat. Okay. Dan dia inherit tau. Maksudnya, okay, kata tuan kerja kerajaan, tuan mati, meninggal, akan pergi kat isteri tuan. Betul. Sampai selagi mana dia hidup. So kos tu berterusan. Kalau okay, apa tu rasa secara kalau kita berbalik, itu nampak macam besar. Berbalik kepada konsep nak uruskan katakanlah ibarat keluarga ni, apa tuan nak buat? Kena make more money lah. Kan? Okay. Kalau dari segi negara, kena better ekonomi lah. Kan? Kena naikkan ekonomi. Kalau mansuhkan sistem pencen, saya okey je. Okay. Sebab apa option nak bagi? Untuk dia macam ni, bila kita mansuh, ada option dia lah. Okay. Option apa? Option dia buat sendiri lah, retirement fund tak? Dia untuk orang yang kerja penjawat awam. Okay. Maksudnya kalau tak ada dia punya pencen. Supposedly kalau ikut saya punya prinsipal, mesti kena ada retirement fund lah. Maksudnya pakai KWSP lah. Betul lah. Kan? So itu salah satu lah. Cuma benda ni akan jadi tentangan lah. Sebab orang kerja kerajaan tujuannya sebab ada pencen. Yes, betul. Betul tak? So itu konsep dia. Katakan tu negara, katakan kita uruskan company, sama je ataupun uruskan keluarga. So apa-apa yang membuatkan
dia menjadi duit terlalu banyak keluar dengan duit ni, whatever good for the company atau family, good for everybody. Konsep dia tu. Faham. So cuma untuk buat decision tu, seseorang tu dia kena faham lah. Dia kena buat decision yang menyeluruh, bukan apa impact dia terhadap certain individu ataupun sekumpulan orang. Dia kena lihat menyeluruh. Based on financial security. So saya cerita pasal benda ni, saya bukan cakap apa betul ke apa dari segi dasar kerajaan. Dari segi kita sebagai individu yang ada keluarga, so konsep management tu sama je sebenarnya. Kita boleh faham daripada situ lah. Sama je kalau business pun fundamental dia sama. Okay, sama macam negara. So negara kena ada sumber pendapatan. Okay, lepas tu dalam tu ada ramai orang duduk. So macam mana nak make sure ekonomi running, negara semakin banyak duit masuk. Okay, lepas dalam masa sama, perbelanjaan ni mestilah perbelanjaan yang mencipta lebih banyak aliran tunai supaya dapat lagi aliran tunai. So dia kurang liability yang keluar duit, lepas tu duit habis. Saya rasa ramai tak faham. Saya rasa macam konsep itu, ingat cerita yang kalau sebenarnya gaji ni datang pada bos. Saya ingat dalam country pun ramai orang faham gaji ni datang daripada negara. Maksudnya negara yang memang dah ada tiba-tiba duit bagi macam tu je. Saya rasa mungkin ramai pemahaman macam tu. So negara ni asalnya adalah tanah yang ada manusia. So daripada tanah yang ada ni, manusia kena cipta, create something supaya boleh jadi pendapatan. Yes. Boleh jadi income. Supaya daripada income tu, jadi kita boleh, okay, contoh, okay, ni negara. So ada orang yang manage, okay, dia orang dapat gaji based on daripada sale ni lah. Pendapatan negara. Sebenarnya konsep sama, betul tak? Sama je. Supaya kita nak faham. Kita nak faham walaupun dia dari segi skop yang luas kita faham. Jadi sama kalau orang tu faham konsep pengurusan ni, pengurusan ekonomi start daripada diri dia sendiri. Katalah ketika dia single, lepas tu dia jadi keluarga, lepas tu dia sebagai rakyat sebuah negara. So dia faham macam mana, how it works. Maksudnya seorang individu sebenarnya dia tak sedar kan. Okay, let's say dia ada kerja dalam small company. Small company contribute juga untuk ekonomi negara. So nak tak nak dia kena be a good worker lah, maksudnya. Sebab sebenarnya dia tolong negara kat sebenarnya. And then all the spending pun sama juga. Lepas tu selain kita pun kena ajar, sebenarnya kena ada banyak gerakan ajar orang masyarakat tentang bagaimana cara berbelanja. Bukan suruh kena jimat marahlah orang tu. Tak, contoh kita kena ajar dia kena berbelanja. Dan keutamaan belanja adalah membelanjakan duit itu untuk mencipta duit lagi. Faham tak? Faham. So kita memang ada rasa nak spend duit tu. Tapi kita kena ajar dia orang spend duit untuk buat duit lagi. Contoh katakanlah dia ada 3,000. Sama katakan ada 3,000 tu nak beli benda yang dia suka, ataupun ambil 500 beli benda yang dia suka, lagi 2,500, dia cari macam mana daripada 2,500 boleh dapat 500. So jadi 3,000. So kita kena educate orang macam mana membelanjakan duit. Sebab kalau tak, okay, duit banyak duduk tak bergerak pun bahaya. Yes. Okay. Kan? Sebab tu kita tak nak. Kalau kita tengok perbincangan dari sudut ekonomi, kita nak rakyat ni berbelanja. Supaya duit tu bergerak. Faham. Kan? Ini ekonomi duit kertas. Duit tu mesti kena keluar, bergerak. Kalau kita ajar orang so jimat simpan, tak bergerak lah ekonomi. Faham tak? So sebab tu kalau kita tengok, ini indahnya agama Islam. Agama Islam ada satu sistem dinamakan zakat. Yes. Okay, zakat ni tujuan ni, kalau tengok aktiviti membayar zakat tu pada yang mereka yang layak ataupun yang sudah mampu untuk contribute zakat. So okay, ni duit dia, dia ambil, dia bagi. Tu apa aktiviti tu? Spending money, membelanjakan. Faham tak? Faham. Kedua, sedekah. Sedekah sama, aktiviti membelanjakan sesuatu untuk kebaikan orang lain dengan harapan kita mengharapkan redha daripada Allah. So itu adalah aktiviti bergerak tu. So kalau kita, maksudnya selain daripada bagi dia orang duit, dan sama kena ajar dia orang macam nak belanjakan duit ni. Sebab setiap kali berlaku aktiviti mencipta aliran tunai, katakan duit tu mencipta duit lagi, dia akan membuka peluang untuk orang lain. So orang lain pun berjaya mencipta aliran tunai. So itu dalam ekonomi jadi bagus.
Faham tak? Duit tu bergerak. Kau dapat kat sini singgah jap. Okay, orang ni pula, orang tu pula, orang ni pula. So itu aktiviti ekonomi. Kalau dapat kat orang ni, contoh orang ni dapat banyak, lepas tu pum, simpan. Sebab tu benda-benda yang money laundering semua ni menjahanamkan ekonomi. Kan banyak duit-duit yang di stuck. Lekat dekat satu tempat kan. Sebab tu nak legalizekan the money tu, dia kena create something, buat bisnes yang konon-konon ada. Kalau tak, duit tu tak boleh. Illegal untuk masuk ke dalam market kan. Yeah. Oh, faham. So sangat mendalam kita punya perkara ni. Sebab tu. Tapi saya yakin pasti tuan, ramai lagi orang tak faham. So that dia duit yang dapat tu rely on kenapa asyik tak cukup duit. Maksudnya kalau kita tengok dulu beli ayam RM20, sekarang ni ayam dapat RM45 mungkin kan. So tengok banyak mana naik kan. Kalau dulu dibuat awal tahun, dibuat budgeting untuk makanan rumah mungkin RM600. Dia pun pergi supermarket, kenapa RM400 tu dah cukup? So this kind of exposure kita kena faham yang sebenarnya taraf hidup dah naik and kenapa taraf hidup tu naik? Faham tak? So that dia tak salah satu sama lain lah kan. Supaya kita faham, sebab sebenarnya dia bukan isu. Kita faham, maksudnya negara boleh buat sesuatu. Dan kita kena tahu bahawa ini semua bukan negara kita je. The whole world yang menggunakan sistem duit kertas. Duit kertas, betul. Cuma kalau kita duduk dengan pakar ekonomi, dia punya bincang dia orang untuk rakyat, dia pening keanjalan lah, XY, exponential lah, KDN KDN apa? KDNK. KPDNKK apa? Bukan, KDNK apa yang pertumbuhan ekonominya tu kan. Untuk orang awam dia tak faham. Dia terlalu formal, terlalu akademik. Terlalu akademik. Betul. Sebenarnya untuk rakyat ni dia orang kena tahulah. Kita kena bagi tahu dalam bahasa yang mudah. Jadi dia orang tahu sebenarnya ini masalah dia. Aku tahu macam nak buat. Aku kena cari macam mana cari income, tambah income kan. Lepas tu contoh kalau kita tengok hari ni, ekonomi banyak berpusu kepada tempat yang ada banyak attention. Kan? Kalau dulu tempat orang berkumpul shopping mall. Sekarang tempat orang berkumpul adalah media sosial. Kan dulu shopping mall. Dulu katakanlah pergi tempat-tempat yang lepak-lepak. Kat situ ramai orang. Sekarang ada choice. Tak payah keluar, duduk rumah, boleh berhibur. Boleh dapat something. So kat situ, so apa gerakan memberikan pendedahan kepada ramai orang tentang attention ni. Kan? So gerakan tu lebih kepada gerakan secara skala kecil. Tu setuju tak rakyat Malaysia ni yang faham tentang online ni minoriti, betul. Saya setuju. Saya setuju sebab saya perasan kalau even penjualan segala dari segi live kan, orang mesti tanya macam ni, COD boleh tak? Dia ada perkara tu. Dia betul kan, faham. Kau percaya tak ada orang dia tak tahu sebenarnya macam mana katakanlah buat live ataupun buat content tu dia boleh dapat duit. Dia tak faham macam mana macam mana dia conversion aktiviti dia buat tu kepada duit. Ada orang dia tak faham. Macam mana nak jual tu, macam mana. So saya tak pastilah dengan sistem akademik yang ada hari ni tentang exposure terhadap media sosial ni, saya tak sure. Tetapi bagi saya, kita semua kena terima hakikat media sosial ni adalah sebahagian daripada hidup kita dan alat komunikasi yang mustahak di zaman ni. Betul. So bila benda tu dia sama macam duit lah, semua orang guna, tapi orang tak bagi tahu macam cara. Betul. Apa yang kena, lepas tu kita marah orang tu. Kesian lah dia orang. Apa yang kena upgrade in term of knowledge dan sebagainya. Macam mana nak guna, macam mana apa manual book ke apa semua orang kata. At least bagi yang basic one lah. Contoh pertama kita contoh kelas sejarah. Kan. Ini MQA lah. Saya cakap tak kisahlah dia tak setuju. Tak apa sebab kita freedom of speech kan. Saya bukan cakap benda yang jahanam ke tak. Contoh kan, kata sejarah. What's the point kita suruh dia orang hafal nama penjajah? Dah lah dia orang jajah kita. Lepas tu kita pula kalang kabut nak makan kismis lah apa macam supaya hafal nama dia orang. Buat apa? What's the point? Kan lebih baik cerita sejarah duit kertas. Pada tahun sekian-sekian terjadi perjanjian kan yang telah ni oleh Presiden Amerika Syarikat. So dulu duit disandarkan kepada emas.
kemudian duit dah tak disandarkan kepada emas, dah sehingga bla 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 bla. So duit ni diprint, dicetak oleh institusi perbankan yang diluluskan oleh kerajaan, IMF, Bank Dunia dan sebagainya. So supaya orang faham kan. So duit ni dia ada material dia apa. Saya bukan kertas lah. Dia ada nama material dia. Okay, dia dibuat daripada apa. Kemudian kita chopkan, letak dilakukan dengan nilai sekian-sekian, tanda tangan. So duit tu jadi valid. So duit ni apa kelemahan dia? So nilai dia tidak ada satu nilai yang steady. Tak ada sandaran. Tak ada sandaran. Dia berbeza dengan emas. Betul. Emas tu diri dia sendiri. Kalau letak sini, dia ada nilai dia sendiri. Duit kertas, nilai dia, kertas tu lah, nilai tu dipaksa atas dia. Bergantung kepada keadaan macam-macam. So boleh jadi boleh jadi nilai dia turun. Bila dia terlalu banyak, dia konsep, lepas tu kita kena faham korang, konsep demand and supply. Yes, betul. Bila terlalu banyak duit, nilai dia jadi rendah. Inflation. Untuk jadi nilai dia semakin tinggi balik, kena naikkan interest rate. Sebab kenapa melibatkan bank? Sebab ramai manusia terlibat dengan bank. Supaya jadi keras balik. Okay. Betul lah, supaya jadi struggling balik. Betul. Supaya bila jadi struggling, nilai duit tu jadi naik balik. Betul. Lepas tu bila nilai duit dah baik, ekonomi dah okey, lepas tu tiba something happen, print duit, masuk dalam market balik. So benda ni repeating sampai mampus. Kan? Jadi tak boleh ubah dah sistem ni. Tak boleh ubah, betul. Okay. So kalau tak print, apa jadi? Jam lah, lagi jam. lagi tak bergerak. Okay. So benda paling okey boleh buat lah kena print. Jadi orang semua kena faham, okay, macam mana korang nak survive dalam hidup yang menggunakan sistem ni. Pertama, kena selalu tambah income. Kenapa kena tambah income? Sebab nilai dia semakin susut. Semakin banyak kita ada income tu, kita tidak terkesan dengan nilai yang susut. So kena ada skill baru. Lepas korang habis sekolah, jangan stop belajar, teruskan belajar. Tengok diri korang apa sesuai. Sepatutnya macam tu, itu tujuan kita pergi belajar pasal hidup. Bila dia dah habis belajar, macam nak hidup. Something wrong somewhere kan. Setuju. Even okay, let's say kalau orang tu belajar, dia dapat certain, let's say, degree kan. They go for industry kan. Okay, let's say dia ada asal idea untuk buat side income apa semua kan. So okay je untuk dia, okay, this is not bidang ni dah bukan untuk aku nak go for this benda yang aku rasa jadi. Okay je, sebab ada stigma tuan. Orang yang tak menggunakan degree dia, even saya rasa sendiri tak benda tu. Maksudnya bila saya ada conversation, saya cakap aku tak kerja kat aku punya bidang. So dia punya tone ni agak sinis lah begitu. Tak apalah. Maksudnya ada benda-benda yang nak bagi tahunya, ibaratkan orang tu kalau dia tak kerja dalam bidang dia tu, dia adalah orang yang mungkin fail. Macam tu lebih kurang, ataupun tak kompetitif dan sebagainya. Sebab kadang-kadang tak semua orang dia bila dia masuk belajar kan, dia tahu apa dia nak. Maksudnya benda tu fit dengan dia. Maksudnya tak, bagi saya dia macam ni lah tuan. Pertama, best thing kita boleh buat, plan. Yes. Lepas kita plan tu, ada satu benda lagi. Benda-benda yang tidak berlaku seperti yang dia plan. Yes, betul. Betul tak? Betul. Itu je the best thing yang kita boleh buat as a human, sebagai seorang manusia. Kan? Pertama kita plan. So kita dah plan dah ni. Dah buat-buat, tiba tak jadi seperti apa yang plan. So nak tak nak kita kena terus adapt. Cari solution, teruskan hidup. Sebenarnya nak teruskan hidup, tak ada siapa, bagi saya lah, tak ada siapa pun yang dalam dunia ni decision yang boleh tepat. Saya setuju. Tak tahu. Contoh katakanlah budak tu sekarang ni, dia dah predict lah. 5 years from now, 5 tahun dari sekarang ni, benda-benda yang melibatkan teknologi ni akan banyak demand. Dia pun masuk. Tiba 5 tahun dari sekarang, tiba-tiba lah katakanlah masa tu dah nak ambil kiamat. Okay. Faham tak? Habis lah. Orang dah keluar. So aku dah plan. Faham? Itu lah. Kita pun tak tahu. Kita boleh plan, betul tak? Based on plan, data yang kita ada situ lah. Yes. Dalam masa sama, plan mungkin tak menjadi. So apa next plan? Yang penting always kena ada plan lah. Cuma orang tak, biasalah orang akan judge macam-macam. Betul, setuju kan? Cuma